Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Muhammad Amir Mansur daripada kelas DTF 2B dengan nombor matrik 33366122423. Saya adalah salah seorang daripada ahli kumpulan 5 yang diketuai oleh saudari Nur Eliana. Kami akan membentangkan bab satu sahaja dalam hasil kajian kami, iaitu bertajuk kemajuan yang dicapai menerusi MARA dan cabaran yang perlu dihadapi oleh MARA dalam usaha untuk menjadi badan amanah yang unggul terhadap bangsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Abdul Nasir. Saya daripada kelas DTF 2B. Nombor matrik saya 33366124109. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Eliana binti Tarikat dari kelas DTF 2B. Nombor matrik 3336612241112. Bahagian pertama, pengenalan kajian. Secara ringkasnya, Majlis Amanah Rakyat MARA telah ditubuhkan sebagai sebuah badan berkanun di bawah Akta 1966. Penubuhan MARA adalah berasaskan cetusan idea dalam Kongres Ekonomi Bumiputera pertama yang telah diadakan pada tahun 1965 di Kuala Lumpur. Melalui kongres tersebut, resolusi yang mahukan agar Rural and Industrial Development Authority RISDA disusun semula telah pun diluluskan. Semenjak daripada penubuhannya, telah banyak pembangunan dan kemajuan telah dicapai oleh MARA itu sendiri. Dan MARA ini juga sebenarnya adalah badan berkanun di bawah Kementerian Luar Bandar. Permasalahan kajian. Permasalahan utama yang ingin dikupas adalah konsep kemajuan yang dicapai menerusi MARA. MARA telah menumpukan pembangunan meliputi keusahawanan, pendidikan, pelaburan dan khidmat pengurusan. Persoalan kedua yang ingin dijawab dalam kajian ini adalah cabaran yang perlu dihadapi oleh MARA. Sepanjang 55 tahun penubuhan MARA, kita telah menyaksikan badan amanah ini telah berjaya membawa usahawan bumi putera ke satu aras yang boleh dibanggakan. Kami ingin mengupas mengenai apakah cabaran utama MARA untuk sampai ke tahap ini. Manakala persoalan ketiga, apakah langkah yang dikenal pasti oleh MARA untuk menangani cabaran melahirkan modal insan bumi putera ke arena global. MARA juga berusaha melahirkan bumi putera yang berjaya, berintegriti, berkeyakinan dan berdaya saing. Kejayaan MARA melahirkan bumi putera sebegini telah mengangkat MARA sebagai badan yang unggul terhadap bangsanya. Objektif kajian. Antara objektif kajian adalah menganalisis kemajuan yang dicapai menerusi MARA. Seterusnya, meneliti apakah cabaran yang perlu dihadapi oleh MARA dalam usaha untuk menjadi badan amanah yang unggul terhadap bangsanya. Dan akhir sekali, menjelaskan langkah bagi mengatasi cabaran yang dihadapi oleh MARA. Seterusnya kita pergi ke metodologi kajian. Kajian yang merujuk kepada carian sumber daripada internet menjadi pendekatan kami. Namun, penelitian dan pentafsiran terhadap sumber yang diperoleh menjadi kepentingan kami untuk memilih artikel serta maklumat yang betul lagi sahih. Hal ini kerana tidak semua yang dicari dan dikaji adalah seorang yang terbaik. Sumber pertama kami adalah internet ataupun laman web, manakala sumber kedua kami adalah buku dan jurnal digital. Ketiga, artikel digital, dan yang keempat, tesis ataupun kertas kerja digital yang kami ambil daripada internet juga. Skop kajian. Kajian ini meliputi skop aspek, kawasan dan masa. Dari segi skop aspek, kami mengkaji mengenai kemajuan yang dicapai di dalam bidang keusahawanan, pendidikan, pelaburan dan khidmat pengurusan Tan Sri Alimuddin Muhammad Dom di dalam wawancara e-Warta MARA bertajuk MARA Peneraju Transformasi Bumi Putera. Memetik sedutan ucapan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang menyatakan jika dihitung mungkin lebih 4 juta orang telah mendapat faedah daripada Majlis Amanah Rakyat MARA sejak ia ditubuhkan pada 1966. Mereka terdiri daripada golongan pelajar, usahawan, ahli perniagaan, petani, pekerja sektor awam atau swasta, pesara dan sebagainya.
Ramai daripadanya telah berjaya dan mencapai nikmat dalam bidang yang diterokai atau dalam kejayaan masing-masing. Skop kajian kedua adalah skop kawasan. Kami mengenal pasti melalui bacaan portal rasmi MARA menunjukkan bahagian-bahagian yang diterajui oleh pengarah dan unit-unit di bawah kawalan ketua unit. Ia melaksanakan fungsi-fungsi MARA pada peringkat ibu pejabat dan disokong oleh 14 pejabat MARA negeri termasuk wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan dan pejabat-pejabat MARA daerah. MARA juga melangkah ke peringkat global dan beroperasi di London dan Washington DC. MARA juga mempunyai organisasi sekutu di Asia Timur, Eropah, Afrika dan Amerika Utara. Skop kajian ketiga adalah mengenai masa. Kajian ini menumpukan kepada perkembangan kemajuan yang dicapai menerusi MARA serta apakah cabaran yang perlu dihadapi oleh MARA. Kami ingin mengenal pasti apakah usaha yang dilaksanakan oleh MARA hingga menjadi badan amanah yang unggul selama 55 tahun penubuhannya. Kajian literatur. Secara dasarnya, kajian ini banyak diterbitkan sebagai jurnal, artikel dan buku ilmiah. MARA juga mempunyai laman web portal rasmi di internet yang boleh dilayari bagi mendapatkan maklumat mengenainya untuk dibuat kajian. Kajian literatur juga dibuat melalui dapatan informasi yang telah diperolehi melalui e-warta MARA. Laman web e-warta MARA telah diilhamkan bagi menyebar luas maklumat aktiviti berkaitan MARA kepada masyarakat. Ia merangkumi aktiviti pendidikan, keusahawanan, kemasyarakatan dan lain-lain. Penulisan artikel oleh akhbar-akhbar yang disebarkan melalui internet umpamanya BH Online, Sinar Harian dan e-warta MARA banyak menyingkap mengenai kemajuan yang dicapai menerusi MARA dan hubungannya dengan penyertaan masyarakat kaum Bumiputera. Ia wajar dijadikan sumber ilmiah kepada pelajar bagi mengetahui lebih mendalam mengenai sejarah MARA, kemajuan yang dicapai, cabaran yang perlu dihadapi dan langkah yang diambil oleh MARA. Dari kajian kami memang jelas bahawa MARA telah berjaya membuktikan bahawa ia adalah satu badan amanah yang unggul di dalam memertabatkan bumi Malaysia. Pembahagian bab. Bab 1 adalah pendahuluan yang merupakan pengenalan kepada kajian dengan memberi tumpuan dan penjelasan terhadap perkara-perkara asas kajian. Antaranya adalah permasalahan kajian, objektif kajian, metodologi kajian, skop kajian serta kepentingan kajian akan dihuraikan. Rujukan dan bahan bacaan yang dibuat dalam usaha menyiapkan kajian ini disenaraikan dalam bahagian kajian literatur. Manakala dalam bab 2 menyentuh kemajuan yang dicapai menerusi MARA. MARA ditubuhkan bagi menambah dan meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam kegiatan perdagangan dan perindustrian serta meningkatkan taraf ekonomi dan sosial Bumiputera sejajar dengan dasar ekonomi baru. Tambahan pula dalam bab 3, cabaran yang perlu dihadapi oleh MARA dalam usaha untuk menjadikan badan amanah yang unggul terhadap bangsanya serta langkah yang diambil oleh MARA untuk mengatasi cabaran yang timbul untuk menjayakan tujuan penemuan MARA direalisasikan. Kepentingan kajian. Antara kepentingan kajian ini ialah meningkatkan taraf ekonomi dan sosial dalam kalangan Bumiputera sejajar dengan dasar ekonomi baru di Malaysia. Kedua, kemajuan yang dicapai menerusi MARA untuk melahirkan generasi muda Bumiputera yang berintegriti tinggi dan berwawasan. Ketiga, mewujudkan masyarakat Bumiputera berdaya saing dengan kaum lain sepanjang tahun serta meningkatkan lagi nama baik Bumiputera kepada kaum lain di Malaysia dan pesada dunia. Bahagian terakhir, kesimpulan kajian. Dapat dah diketahui bahawa sepatutnya kita berterima kasihlah kepada pemimpin-pemimpin tanah air kita kerana selama lebih 5 dekad penubuhan MARA bermula daripada aspirasi bekas Perdana Menteri kedua Malaysia kita iaitu Allahyarham Tunku Tun Abdul Razak bin Datuk Husin. Pelbagai usaha pembangunan buat kaum Bumiputera telah berjaya dilaksanakan walaupun menghadapi cabaran hebat daripada pelbagai aspek. Justru itu,
bagi melengkapkan generasi baharu Bumi Putera menghadapi cabaran yang akan datang, maka MARA secara menyeluruh telah merancang hal tujunya agar sentiasa relevan dengan perubahan persekitaran sama ada dari segi sosial, ekonomi dan politik. Kedua, MARA merakam kejayaan dengan memberi fokus secara menyeluruh dalam 3 bidang tumpuan iaitu keusahawanan, pendidikan dan pelaburan. Melalui perancangan ini, MARA akan dapat terus berperanan menjunjung amanah rakyat dan menggerakkan usaha memperkasa kaum Bumi Putera demi pembangunan negara. Adalah diharapkan agar MARA akan terus komited dan agresif dalam memperkasa agenda Bumi Putera supaya segala strategi pelaksanaan program dan program adalah menepati hala tuju dan keperluan negara.